صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kami sekali sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurangkan volume sedikit. Ada yang tahu ke? Kurangkan sedikit kuatnya. Jauh sikit. Bismillah. Mak imam tak boleh tutup speaker luar. Tutup speaker luar. Okey ni. Tutup speaker luar. Atau semua dengar. Apa dah? Boleh. Oh. Cuma speaker luar. Tak boleh. Tak apa. Tak ada speaker luar. Dalamnya. Dalamnya. Kita boleh kontrol ni. Bismillah. Okay. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala bertemu pada malam ini. Sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan keampunan bagi kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi, yang saya muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bab fiqh berkaitan dengan kita masih lagi membahaskan tentang bab taharah. Maka insyaAllah hari ini kita akan sambung bab yang seterusnya. Bagi yang ada kitab Aujazul Mukhtasarat ini, warna hijau ini, maka boleh buka muka surat yang ke-23. Qala al-muallifu rahimahullah, faslun man intaqada wudu'uhu
haruma alaihi arba'atu asya, as-salatu wat-tawafu wa mazzul mushafi wa hamlu. Berkata pengarang kitab rahimahullah, sesiapa yang batal wudunya, haram ke atasnya 4 perkara, iaitu solat, tawaf, menyentuh dan menanggung mushaf. Maka tuan-tuan, orang yang kalau wudu dia batal, apakah perkara yang haram dia buat? Yang pertama adalah solat. Maka orang yang tak ada wudu, haram ke atasnya untuk melakukan solat. Sama ada solat itu solat yang sunat ataupun solat yang fardu. Maka sama ada dibuat dalam keadaan serius ke ataupun dalam keadaan dia berlakon ke, maka ini hukumnya haram. Lagi-lagi kadang-kadang orang yang berlakon tuan-tuan, mereka buat scene kan, dia shoot bahagian yang dia nak saja, wudu pun tak ada kan, dia pakai telekor, kemudian dia buat perbuatan sembahyang kan, dia angkat takbir, kemudian tak ada wudu pun. Bahkan ada kalanya orang itu haram pula sembahyang, dia tengah haid tapi sebab lakonan dia balun gitu, maka dia tak boleh. Maka kalau kita nak buat solat, solat sama ada solat yang sunat ataupun solat yang wajib, maka mesti kena ada wudu. Maka kalau tak ada wudu, haram baginya untuk solat. Dan kemudian tawaf, sama ada tawaf itu tawaf yang dibuat tawaf rukun ataupun tawaf yang sunnah. Kalau batal wuduk dia, yani contoh kalau dia buat tawaf selama 7 kali pusingan, pusingan yang ketiga batal wuduk dia, maka jangan dia teruskan. Bahkan haram bagi dia teruskan ibadah tawaf itu, kerana dia tidak boleh buat tawaf dalam keadaan wuduknya batal. Maka dia kena keluar daripada tempat yang dia batal itu. Dia ambil wuduk, kemudian dia sambung semula. Dia tak perlu tunggu daripada, dia tak perlu buat daripada awal. Contoh dia buat pusingan berapa? Pusingan ketiga, maka terbatal. Maka tak perlu bila dia dah ambil wuduk, dia mula daripada satu balik, terus sahaja dia sambung. Mana daripada tawaf yang ketiga tu, tempat yang dia batal tu, maka dia ambil wuduk keluar kan, di berdekatan dekat Masjidil Haram itu, dekat Kaabah tu ada tempat wuduk. Maka dia keluar, dia ambil wuduk balik semula dan dia masuk ke tempat yang dia batal tadi dan disambung sampailah habis tawaf. Maka sama ada tawaf itu tawaf yang dibuat rukun, ini dalam rukun haji ataupun rukun umrah, ataupun tawaf yang sunat seperti tawaf selamat datang ataupun tawaf wada', maka mengikut kaul yang mengatakan sunat, maka kalau dibuat maka mesti kena ada baginya wudu. Kalau tak ada, tak boleh baginya buat tawaf. Yang ketiga, haram ke atas orang yang batal wudu menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Maka mushaf ini yang ada pada kita ini, yang ada di almari mushaf, orang yang tak ada wudu haram baginya menyentuh dengan tangan dia. Sama ada dia menyentuh kulit Al-Quran itu sendiri, kulit. Tapi kulit Al-Quran itu kulit yang bercantum dengan Quran. Dia bukan yang terpisah. Kerana kadang-kadang kita melihat Quran dia ada cover, dia ada macam kita panggil apa? Sarung cover. Kan? Ada dalam bentuk kain. Kan contoh Quran tu. Kan sekarang ni Quran berwarna-warni. Dah menarik dah, yang tak menarik kita baca juga tentang. Di Quran dia dah berwarna-warni. Lah ni dah bertanda-tanda macam-macam tu. Kan?
Sampai dah berjela-jela keluar daripada dia punya label dia tu, kan? Part sini apa dia, part sini part sini apa dia, kan? Jadi kadang-kadang cover tu dia ada, cover tu bukan yang kita maksudkan tu. Yang haram itu adalah yang bersentuhan ataupun yang tak terpisah daripada Quran tu. Itu yang haram itu. Tapi kalau cover yang mana sarung cover, maknanya kita boleh cabut buka. Yang ini tak ada masalah. Kalau kita sentuh tak ada masalah. Tapi kalau cover yang keras tu, yang dia melekat pada Quran itu, maka ini tidak boleh menyentuh kalau tak ada wudu. Dan juga helaian kertas, walaupun helaian kertas Quran itu di bahagian tepi-tepi ini tak ada tulisan pun sama juga, tak boleh disentuh sekiranya tak ada wudu. Apatah lagi ayat-ayat yang ada. Maka menyentuh Al-Quran, orang yang tak ada wudu hukumnya haram. Baik, bagaimana pula kalau Al-Quran itu dalam bentuk digital, seperti dalam phone, kan? Macam mana? Sebab sekarang ni nak bawa Quran mungkin berat sikit, kan? Jadi bawa phone je lah, kan? Maka bagaimanakah yang dikatakan haram itu bila? Jadi kalau dia tak ada wudu, maknanya contoh dalam handphone dia ni, dia dah download Al-Quran tu, aplikasi data semua dah download. Maka walaupun dia berada dalam memori ataupun storage dalam ini tetapi hukumnya, hukum handphone ini seperti Al-Quran apabila aplikasi itu dibuka. Aplikasi itu dibuka, maka hukumnya seperti Al-Quran. Tapi kalau dia tertutup, maka hukumnya bukan seperti Al-Quran. Kerana digital ini, tuan-tuan, kalau yang asli, sebagai contoh, bayangkan ni Al-Quran, ada bahagian tulisan. Kalau kita tutup, adakah tulisannya akan jadi berubah selain tulisan? Tak, dalam ni tak ada tulisan juga. Tapi dalam phone, bila kita buka Al-Quran, bila dia terzahir, terpapar, maka dia membentuk huruf-huruf bagi Al-Quran. Adapun bila kita tutup, dia bukan dalam bentuk huruf, dia dalam bentuk 1001 1010 1010. Dalam bentuk digital code dalam bahagian kita panggil database aplikasi program engineering punya dalam memori. Maka dia tidak tersimpan secara huruf. Maka bila dibuka, maka digabung-gabung, kemudian keluarlah paparan jadi huruf. Adapun Quran kita buka ke, kita tutup ke, sama juga tulisan dia tak ada juga di situ. Jadi sebab itu kalau handphone hukumnya seperti Al-Quran, yang haram menyentuhnya apabila kita buka aplikasi Al-Quran dalam ini, maka kena ada wudu. Dan juga di sini ada perhatian yang penting. Ramai orang mereka salah faham dengan istilah namanya terjemahan dan tafsir. Maka terjemahan Al-Quran, maka dilihat padanya. Kalau terjemahan tersebut yang ada dalam Quran itu ayat Al-Quran yang ditulis dalam dalam terjemahan tersebut, bagaimanakah bentuknya? Maka kalau bentuknya ditulis dengan cara yang lengkap, maknanya satu muka surat penuh, maka hukumnya seperti Al-Quran, walaupun dia terjemahan. Hukumnya seperti Al-Quran. Juga Yasin yang ada di dalam buku Yasin itu, maka walaupun ada terjemahan, tapi hukumnya juga seperti Al-Quran. Kerana apa? Kerana ayat Al-Quran itu dengan lengkap secara mushafnya. Yang tidak
perlukan wudu itu adalah tafsir Al-Quran. Macam mana tafsir Al-Quran? Tafsir Al-Quran itu adalah ayat Quran yang dipisahkan di antara ayat-ayat Quran itu dengan tafsirannya. Yani contoh surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka tafsir itu maknanya apa? Alhamdulillah. Kemudian setelah perkataan Alhamdulillah ada kurungan tafsirannya, sekian kurungan tutup. Kemudian Rabbil Alamin, apa Rabbil Alamin? Sekian tutup. Kemudian Maliki Yaumiddin, maka Maliki Yaumiddin, apa dia tafsiran? Sekian, kemudian tutup. Ini dalam bentuk apa? Ayat Al-Quran terpisah di antara satu sama lain dengan tafsirannya. Maka yang ini yang kita katakan, kalau orang itu menyentuhnya tanpa wudu, maka tidak haram. Adapun dalam bentuk yang kebanyakan yang tersebar Al-Quran dan terjemahan, maka Al-Quran itu ditulis dengan lengkap. Di tepi-tepinya sahaja yang dibuat terjemahan, ataupun satu muka separuh, macam-macam pattern lah dia buat paparan bagi satu muka surat itu. Maka yang ini wajib ada wudu. Bahkan yang tidak ada wudu, haram baginya menyentuh. Maka ada ramai orang mereka tersilap. Mereka sangka bahawasanya tafsir, mereka sangka bahawasanya terjemahan adalah tafsir. Bukan. Yang kita sebutkan adalah tafsir. Tafsir ini macam mana tuan-tuan? Saya bawa sedikit beberapa kitab supaya tuan-tuan lihat dalam bentuk apa tafsir. Ini contoh kitab namanya Tafsir Al-Kabir. Depan dia ni tajuknya tafsir. Dia bukan Al-Quran dan terjemahan. Ini bukan. Maka yang dimaksudkan tidak perlu wudu itu adalah tafsir. Tajuknya tafsir apa? Tafsir Tabari. Tafsir ini kitab, contoh kitab Tafsir Al-Kabir karangan Imam Ar-Razi. Maka dalam bentuk apa? Ini ada ayat Quran, kemudian ada di sini perbahasannya yang dia sebutkan. Maka diselangi beberapa perkara dan sebagainya. Maka sekiranya tajuknya tafsir, maka ini yang kita katakan tidak perlu kepada wudu. Adapun Al-Quran dan terjemahan, itu hukumnya Al-Quran, cuma ditambahkan terjemahan di tepinya. Maka hukumnya seperti Al-Quran. Maka yang tidak perlu kepada wudu adalah tafsir. Namanya tafsir. Tafsir apa? Tafsir Tabari, tafsir Nasafi, tafsir Jalalain, tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Badawi dan sebagainya. Maka ini yang tidak perlu kepada wudu. Tapi juga sebahagian ulama mereka sebut sekiranya tafsirannya itu lebih banyak daripada ayat Quran. Maknanya kalau ayat Quran itu kurang daripada tafsiran, Al-Quran itu banyak daripada tafsiran, maknanya dia tafsir sikit-sikit maka tetap sama juga dia seperti Al-Quran. Yang boleh pegang, yang boleh sentuh tanpa wudu itu kalau tafsiran itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Ini yang dibahaskan para ulama. Dan menanggung mushaf, menanggung mushaf. Jadi juga bukan sekadar menyentuh ianya haram, bahkan menanggung. Ni ada orang dia buat macam ni tuan-tuan. Dia kata dia tak nak menanggung, kan contoh ada Al-Quran, kan ada Al-Quran. Kemudian dia buat apa? Dia ambil kain macam ni tuan-tuan. Kemudian dia letak atas ni. Kemudian dia buat macam ni. Memanglah tak sentuh, tapi ini namanya menanggung, sama hukumnya, haram juga. Kerana dia bawa benda ni bergerak di atas sebab apa? Dia terbang sendiri tuan. Itu siapa yang menanggung dia? Kita lah, kita yang menanggung dia. Maka ni juga haram, tak boleh. Juga contoh Quran itu ada atas meja. Ni dia angkat meja ni, tak boleh, sama juga, hukumnya haram. Ni maknanya dia menanggung.
Ataupun Quran tu dia mari ni melekat tuan. Kalau yang boleh gerak kan, dia tolak ke, maka tak boleh dia buat perkara tersebut walaupun dia tak sentuh, tak kena pun, tapi dia dikira menanggung. Maka bila menanggung, hukumnya sama. Jadi perlu buat apa? Kena ambil wudu. Ambil wudu 2 jam ke tuan? Ada tak sampai 2 jam? Apa malas kan? Tak ada orang ambil 2 jam. Itu yang normal lah. Kalau orang was-was tuan-tuan bukan 2 jam, tu mungkin 20 jam pun tak settle lagi. Jadi ambil wudu berapa minit, 2 minit pun. Kalau malas sangat buat yang wajib, dia terus sekali dah habis. Ataupun dia konon-konon tak nak pegang tuan-tuan, dia ambil kayu kan dia tolak. Subhanallah, punya malas tuan-tuan. Jadi tak susah pun kita ambil wudu. Tanda kita memuliakan Quran itu, kita ambillah wudu. Maka menanggung hukumnya sama juga seperti yang kita sebutkan haram. Jadi ini salah faham orang. Mereka sangka kalau letak atas kain ke, atas meja ke, tak sentuh. Memanglah itu yang kita kata tak sentuh, menyentuh. Tapi ada yang kedua, menanggung masah pun haram juga kalau tak ada wudu kan? Jadi ini 4 perkara yang haram dibuat apabila wudu seseorang batal. Baik, seterusnya, wa yahrumu 'alal junubi 6 asya' as-salatu wat-tawafu wa massu al-mushafi wa hamdu wal-lubsu fil masjid wa qira'atul Quran. Ini kita pergi kepada yang lebih besar sikit. Tadi yang batal wudu ni maknanya hadas kecil. Orang yang batal wudu maknanya dia berhadas kecil. Sekarang ni pula orang yang dia berhadas besar. Dia pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu apa? Haram ke atas orang yang berjunub, orang yang berhadas besar. Haram ke atas orang yang berjunub itu 6 perkara, iaitu salat, tawaf, menyentuh dan menanggung masah. Maka orang yang berjunub, 4 perkara yang wudu tadi batal tak boleh buat, dia dah masuk dah dalam tu. Maknanya 4 perkara yang batal wudu tak boleh buat, haram. Maka orang yang berjunub 4 perkara ni dah masuk sekali dah, dia pun tak boleh nak buat juga, haram. Dan tambah lagi berapa jadi 6, lagi 2. Apa dia tambahan 2 tersebut? Yang pertama adalah diam di dalam masjid. Diam di sini bukan maknanya mulut tu diam, tak. Diam di sini dengan makna kekal di dalam masjid. Kekal dalam masjid. Ini penting tuan-tuan. Orang yang berjunub haram baginya kekal dalam masjid, kerana haram orang yang berhadas besar mereka kekal dalam masjid, sama ada dia ini daripada orang yang berjunub ataupun daripada orang yang haid, nifas dan sebagainya. Maka di sini ada perhatian sedikit. Ada ramai juga di luar, sebahagian orang mereka memberikan hukum yang salah. Mungkin datang pertanyaan daripada jemaah kepada seorang ustaz. Ustaz, zaman sekarang ni perempuan ni kalau haid, dia boleh tak duduk dalam masjid untuk nak dengar kuliah? Maka ada sebahagian mereka jawab tanpa ilmu, kemudian mereka buat kaedah sendiri. Maka dia kata apa? Ni ada saya dengar daripada di radio IKIP, adalah seorang perempuan ustazah dan juga masuk dalam TV dan sebagainya, tapi hukum yang disebut tidak betul kerana dia salah faham. Maka perempuan yang haid haram bagi mereka kekal dalam masjid. Itu bukan kerana bocor, kan? Maka soalannya apa biasanya ditanya, perempuan ni boleh tak kekal dalam masjid? Sebab zaman sekarang dah ada pad, mana bocor, kan?
Zaman dulu mana ada pad, sebab tu dibimbangi ataupun dikhawatiri bocor. Maka sebab itu zaman dahulu ulama tak bagi, sebab bimbang bocor pakai kain biasa kain batik ke apa kan. Lah ni dah ada pad, dah ada macam pampers punya tu, dia serat tapi dia tak tembus. Maka tak ada masalah, kata dia. Alhamdulillah. Di sini tuan-tuan perlu kita faham kaedahnya. Yang pertama, isunya ada dua perkara. Kekal dalam masjid dalam keadaan hadas besar, ini yang pertama. Yang kedua, menajiskan masjid. Maka perempuan yang haid, memang zaman sekarang susah mereka nak menajiskan masjid dengan kotorkan najis itu, yakni darahnya bocor, darah najis. Memang yang kedua tak berlaku biasanya. Tapi isu dia adalah kenapa tidak boleh. Itu bukan kerana bocor, itu kerana berada dalam masjid dalam keadaan hadas besar, ni tak boleh. Bukan isu bocor tak bocor, isu bocor tak bocor, itu isu kedua. Isu pertamanya dia berhadas besar ke tak? Hadas besar, maka tak boleh duduk ataupun kekal dalam masjid. Hatta tuan-tuan, orang lelaki yang berjunub, dia dah keluar air mani contoh, tapi tak mandi lagi kan? Dia tunggu sampai pukul 2 kan, baru dia nak mandi kan? Dia boleh belah kan? Boleh belah pula dekat expo, dekat sebelah masjid pula kan? Lalu lah ke masjid, kekal pula duduk dalam masjid, lepak pula dalam tu contoh kan? Walaupun dia lelaki yang berjunub, keluar darah pula, keluar air mani. Adakah air mani dia keluar selalu tuan-tuan? Tong, ke berhenti dah? Berhenti dah. Maka lelaki kalau dia dah berjunub, dah keluar air mani, adakah dalam masjid juga dia akan berterusan keluar air mani, atau air mani itu dah tak keluar dah? Tak keluar dah, memang confirm dah tak bocor dah air mani dia. Tapi kenapa haram juga dia kekal dalam masjid? Itu bukan kerana bocor, itu kerana berada dalam masjid dalam keadaan hadas besar. Ini yang menjadikan hukum itu haram bagi wanita haid kekal dalam masjid, bukan kerana bocor. Kalau orang itu kekal dalam masjid, dalam masa sama pun bocor juga, itu dua maksiat dia buat. Satu, berada dalam masjid dalam keadaan kekal dalam masjid dalam keadaan berhadas besar, dan yang kedua, dia menajiskan masjid dengan maksud darahnya itu kena pada masjid. Maka kenapa orang yang berhadas besar tidak boleh berada dalam masjid, tidak boleh kekal dalam masjid? Itu kerana menghormati kemuliaan masjid, menghormati kemuliaan masjid. Subhanallah, disebabkan tidak faham kaedah, maka bercampur isu yang pertama dan kedua bercampur. Maka bukan haram itu kerana bocor. Itu bocor, itu haram tentang menajiskan masjid. Adapun yang haram itu kerana berada dalam masjid dalam keadaan berhadas besar, ini tidak boleh. Sama ada lelaki ke perempuan ke, sama hukumnya. Ini yang kita sebut tentang masjid. Kalau selain masjid, contohnya surau ataupun madrasah, tak ada masalah dengan kekal, kerana hukum ini yang kita sebutkan itu pada masjid sahaja. Apa dia masjid? Iaitu kawasan ataupun tanah yang diwakafkan untuk tunaikan solat di atas dia. Kawasan tanah yang diwakafkan untuk solat padanya, maka ini masjid. Jadi kalau surau, tak ada masalah lah perempuan itu nak duduk dalam pun, kerana surau bukan masjid. Maka hukum ini berlaku ketika di masjid sahaja. Jadi kalau dia nak datang majlis ilmu, maka boleh dia pergi ke majlis ilmu dalam selain daripada masjid, di surau ke, di musalla ke dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi kalau masjid, maka ada hukum syarak yang perlu dia raikan, yang perlu dibuat. Maka juga orang yang kalau dia berjunub, dikira juga dia ini kekal dalam masjid kalau dia masuk
pintu belakang, kemudian dia keluar balik pintu belakang. Itu juga termasuk dikategorikan sebagai orang yang berkekal dalam masjid. Tapi kalau orang dia sekadar berlalu melintasi masjid, adakah dia dikira kekal dalam masjid? Yang ini contoh, kiri kanan depan belakang tak boleh nak lalu, melainkan dia kena cross masjid. Dia lalu pintu sini, dia hide lalu pintu sini, kemudian dia keluar pintu sana. Adakah dia dikira kekal dalam masjid? Tak, kerana dia hanya satu perjalanan sahaja. Tapi kalau dia masuk pintu sama, kemudian dia pusing, keluar balik pintu kedua yang sama, pintu yang sama juga, maka dia dikira orang yang kekal dalam masjid. Walaupun dia tak duduk, dia berjalan, pun hukumnya juga dia seperti kekal dalam masjid. Hukumnya adalah haram. Dan kemudian tambahan yang kedua, yang keenam, adalah membaca Al-Quran. Jadi orang yang berjunub, haram bagi mereka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini yang haram kalau dibaca dengan lidah dia. Kalau dia berjunub, haram bagi dia baca Quran dengan lidah dia. Tapi kalau dia baca dalam hati, boleh, tak ada masalah. Contoh dia baca dalam hati, dalam hati dia baca tapi lidah dia itu bergerak tapi tak keluar suara, boleh. Ini tidak haram. Yang haram itu bila kalau dia baca dengan lidah dia. Baik, yang kita sebut haram itu kalau baca Al-Quran. Bagaimana kalau dengan zikir ataupun wirid ataupun doa yang mana lafaznya ada dalam Quran, ada dalam Quran, maka sekiranya dia baca itu dengan niat zikir ataupun wirid ataupun doa, maka hukumnya tidak haram, boleh. Yang ini di sini tuan-tuan, contoh tuan-tuan, tuan-tuan sedang haid, contoh tuan-tuan pula silap, tuan-tuan tak haid, perempuan. Contoh tuan-tuan berjunub, puan-puan haid, betul, tersasul. Jadi kalau berjunub tak boleh baca Quran. Tapi andaikan tuan-tuan melafazkan satu perkataan, yang perkataan itu ada dalam Quran, tapi tuan-tuan baca itu bukan untuk niat nak baca Quran, tapi nak berzikir ataupun wirid dan sebagainya. Contoh, tuan-tuan nampak anak tuan-tuan, duk degil sangat, tuan-tuan junub ni, subhanallah, budak ni tak pernah cakap subhanallah, tu ada dalam Quran? Ada. Waktu sebut tu niat baca Quran ke niat nak berzikir? Kan? Jadi waktu tu tak niat pun, sekarang ni memang saya nak baca Quran, subhanallah. Dah, bukan. Yang ini niat itu ketika itu nak fikir, maka di sini tidak haram. Ataupun doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ada dalam Quran. Maka walaupun ada dalam Quran, tapi tuan-tuan ketika baca bukan niat nak melafazkan ayat Quran, tapi niat ketika itu untuk apa? Untuk nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka di sini tidak haram. Ataupun wirid, contohnya dia baca ayatul kursi ataupun dia baca beberapa zikir yang ada. Maka kalau dia baca itu dengan niat zikir, bukan untuk nak baca Quran, maka ini boleh hukumnya, tidak haram. Tapi bukan maknanya tuan-tuan, jangan tuan-tuan salah faham, saya baca Al-Baqarah tapi saya niat untuk zikir. Ini tak betul. Bukan. Anda salah tu. Yang kita sebut zikir-zikir yang ada, yang dibaca, yang ianya juga ada dalam Quran. Maka walaupun ia ada dalam Quran, tapi ketika tuan-tuan baca bukan untuk nak baca Quran, tapi nak buat zikir seperti mana yang diajar dalam hadis dan apa yang ulama ajar, maka di sini tidak haram. Ada pun mungkin orang tertanya,
Ustaz, tapi saya ni guru Al-Quran. Guru Al-Quran. Kalau saya ni nak mengajar orang, macam mana Ustaz? Sebabnya orang tu dah datang belajar, takkan saya kata cuti 2 minggu tu kan? Kan? Ataupun dia tanya, Ustaz, saya ni exam tasmih hafazan. Tu kalau saya tak baca Quran tu gagal Ustaz. Macam mana? Maka dalam masalah ini, orang yang dia ini guru Al-Quran ataupun orang yang belajar Al-Quran, maka ada pendapat qaul dalam mazhab Maliki, ianya dibolehkan. Maka sekalipun dia tidak ada, sekalipun dia dalam keadaan berjunub ataupun dalam keadaan haid. Kalau orang berjunub, senanglah, dia mandi saja, selesai dah. Kalau orang dalam haid, maka boleh diikut qaul ini. Ini bagi siapa? Bagi yang guru yang mengajar Al-Quran ataupun orang yang nak belajar Al-Quran. Macam pelajar-pelajar tahfiz. Jadi kebanyakan di tahfiz mereka ambil pendapat ini, supaya perjalanan pengajian itu berjalan seperti biasa. Itu bagi dalam azam kita, insyaAllah. Kita terus saja. Bismillah.
Bismillah. Baik, kita sambung sedikit lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yahrumu bil hayd tis'atu asya' as-salatu wal tawaf wa masl al-mushaf wa hamluhu wa qira'at al-Quran was-shawm wal muksu fil masjid wa tamkin az-zawji was-sayyidi min jima'ha walau biha'il wa min al-istimta'i bima baina surratiha wa rubbatiha bila ha'il. Juga kata Putuan Syekh rahimahullah, haram ke atas orang yang kedatangan haid. Maka dikhususkan lagi yang daripada junub yang haid. Ini yang ketiga. Maka junub itu umum. Adapun untuk yang haid, nifas, maka ada tambahan bagi mereka. Maka katanya haram ke atas orang yang kedatangan haid itu 9 perkara. Maka bila kita tolak daripada awal yang tadi 4, maka tambahan 2 jadi 6, maka tinggal lagi 3 tambahan bagi yang haid. Maka disebut di sini perkara yang pertama salat, tawaf, menyentuh dan menanggung mushaf, membaca Al-Quran. Maka tambahan yang pertama adalah puasa. Maka orang yang dalam keadaan haid, maka haram baginya berpuasa. Jadi hati-hati kalau orang tu dia haid, jangan dia tahan daripada makan dengan niat berpuasa. Kalau seperti ini haram. Tapi kalau dia tak makan kerana menghormati di rumahnya itu ada ramai yang puasa, maka tidak haram. Tapi kalau dia tahan dengan niat puasa, maka ini haram. Kemudian kekal di dalam masjid. Ini kita dah sebutkan tadi, perempuan yang haid haram ke atas mereka diam ataupun kekal di dalam masjid. Dan tambahan yang kedua, iaitu membolehkan, tadi puasa yang pertama, yang kedua membolehkan suami atau tuannya untuk melakukan jima' dengannya walaupun dengan pelapis. Jadi orang perempuan yang haid haram bagi mereka untuk beri kepada suami dia ataupun tuan dia. Kalau dia hamba, tuan dia lah. Haram bagi mereka yang haid ini beri ataupun membolehkan suaminya ataupun tuannya untuk melakukan jima' dengannya. Jadi perempuan yang haid, maka jangan dia mengizinkan ataupun membolehkan suaminya jima' dengan dia, haram hukumnya, berdosa besar. Juga kalau dia hamba, sama juga haram baginya untuk membolehkan tuannya untuk jima' dengan dia, sekalipun dia menggunakan pelapis. Yang ini dia bukan terus, sekalipun dia guna pelapis. Contohnya dia pakai kondom. Jadi kalau dia pakai pelapis pun haram juga sama, kerana melakukan jima' pada wanita yang haid hukumnya haram. Jadi kat sini hati-hati tuan-tuan. Sebab itu perempuan dan juga suami perlu tahu bilakah isterinya haid. Jangan dia sangka haid itu asal keluar darah haid. Tak. Itu ada kaedah kiraan bagi haid itu. Maka kena tengok dia itu haid ke tidak. Maka kalau dia haid yang biasa tak apa. Kalau dia masuk dalam istihadah, maka dia kena tahu bila isteri dia haid, bila dia bukan haid. Sekalipun dia tak keluar darah, boleh jadi dia haid juga kalau dia istihadah. Maka istihadah itu dia ada 3. Ada mubtada'ah, mu'tadah dengan mutahayyirah. Maka dia kena tahu tentang itu, supaya dia tidak buat jima' ke atas isterinya dalam keadaan isterinya itu hukumnya adalah orang yang dalam keadaan haid. Dan jangan si isteri pula dia melarang suaminya yang dirinya bukan haid tapi dia sangka dia haid, maka dia melarang suaminya, maka hukumnya haram bagi isteri. Maka sebab itu dua-dua kena belajar. Jadi boleh jadi suami jima' isteri dalam keadaan haid, tapi disebabkan kejahilan tentang haid, hukum hakamnya
maka dia balun saja. Ada pula keadaan isterinya tak tahu bahawasanya darah yang keluar itu bukan darah haid, itu darah kotor sahaja, bukan haid. Maka dia telah melarang suaminya jima' dengan dia dalam keadaan tersebut. Maka kena lihat. Maka ini perbahasan bagi haid, nanti insya-Allah di belakang akan dibahaskan. Sekalipun dibuat dengan pelapis, maka hukumnya haram. Ini yang kedua adalah tambahannya apa? Jima'. Yang ketiga tambahannya adalah apa? Memberi peluang untuk mereka, yakni suami dan suami ataupun tuannya berseronok-seronok pada bahagian yang berada antara pusat dan dua lutut tanpa pelapis. Maka tambahan yang ketiga, haram bagi perempuan yang haid membolehkan suami ataupun tuan dia bersedap-sedap dengan dirinya pada bahagian antara pusat dan dua lutut. Jadi perempuan yang haid antara pusat dan dua lututnya itu haram bagi mereka membolehkan suami atau tuannya bersedap-sedap pada tempat tersebut, yang mana tuan-tuan tanpa lapis. Kalau lapis maka hukumnya harus. Yang ini contoh apa? Contoh perempuan itu dia pakai baju, maka lelaki itu bersedap-sedap pada bahagian pusat antara pusat dan dua lutut. Perempuan itu haid, dia pakai baju, pakai kain, maka lelaki itu bersedap-sedap, suaminya atau tuannya bersedap-sedap dengan isteri dia ataupun hamba dia pada kawasan itu antara pusat dan dua lutut, tapi dalam keadaan berlapis, maka hukumnya tidak haram. Yang haram bila kalau tanpa lapis. Ini mengikut satu pendapat. Adapun pendapat yang kedua, dalam mazhab Syafi'i juga, isu ini bersedap-sedap antara pusat dan dua lutut, pendapat yang kedua mengatakan tidak haram. Walaupun ada lapis ke tak ada lapis, dua-duanya tidak haram. Yang haram itu adalah jima' sahaja. Maka yang atas tadi, yang kedua kita kata jima', ini sepakat. Ini sepakat haram. Adapun berseronok-seronok antara pusat dan dua lutut, ini ada khilaf. Ulama yang kata haram, mereka kata haram itu tanpa lapis, tapi kalau dengan lapis boleh. Ulama yang kedua tak letakkan syarat, dua-dua boleh. Lapis ke tak lapis ke, dua-dua boleh. Maka pendapat mana yang afdal untuk kita ikut? Kata ulama, jangan lakukanlah. Pendapat yang pertama yang mengharamkan itu yang afdal. Dan ulama diberi perumpamaan. Kalau orang dia lalu atas berigi, kalau imbangannya tidak kukuh, maka jangan lalu di atas berigi, tuan-tuan. Tuan-tuan faham kan? Tuan-tuan lebih berumur daripada saya kan? Lalu atas berigi kan, dia main atas berigi dah? Jadi kalau imbangannya tak kuat, imannya tak kuat, maka jangan cuba-cuba naik atas berigi. Nanti dibimbangi terjatuh. Jadi kalau dah masuk atas berigi jalan, dibimbangi nafsunya tak boleh dibincang lagi, maka boleh terbabas. Maka yang afdal, kalau sekiranya dia tahu dia tak mampu tahan, kalau dah mula, maka tinggalkan daripada perkara tersebut. Maka dalam yang ketiga ini ada khilaf di kalangan ulama. Cuma kenapa pengarang sebutkan ini? Maka kerana ini yang afdal untuk kita ikutlah, supaya kita tidak jatuh ke dalam perkara yang haram. Adapun kalau orang itu nak ikut pendapat yang kedua, juga boleh. Kerana itu juga pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sampai sini pada malam ini, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, himpunkanlah kami dalam syurga-Mu seperti mana Kau himpunkan kami pada malam ini. Ya Allah,
Ya Allah, kurniakan pada kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman dan dalam ketakwaan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.